Malaysia dan bersemangat untuk membuka madrasah, maka memohon pada Allah meluaskan rezeki dan mengumpul sedikit demi sedikit. Dan akhirnya alhamdulillah sebenarnya bermula daripada rumah. Saya mula di rumah, gambar dia tak sempat masuk sebab dia bentuk video. Pelajar-pelajar baru sikit yang datang mengaji di rumah dan dia orang tak tidur dalam kat situlah, dia datang berulang. Ada yang rambut melengkuk kat belakang pun ada, muka brutal pun ada, ya. Sehinggalah saya dapat membuat madrasah, iaitu 4 buah rumah kedai, hasil bantuan orang ramai juga dan juga usaha yang dibuat oleh sahabat-sahabat saya sendiri. Maka saya pun membuka asrama ni, gambar asrama pelajar, ya. Dan kemudiannya ini dalam kerja pun ada, tapi ini kita tunjukkan lebih jelas. Ini dia punya almari, ya. Kemudiannya ini tempat minum dia, kita ambil air yang bersih untuk pelajar minum, berkowin. Kemudiannya ini tempat wuduk yang diambil, ya. Ini bukan berlakon ni, dia memang tengah sapu masa dia tengah minum. Dia khidmat tengah sapu. Kemudiannya ini kita punya dewan makan, ya. Pelajar-pelajar duduk agak sempit, ya. Jadi kemudiannya ini shower kita, ada 3 shower dan itu mesin basuh, ya. Dia orang basuh pakai mesin basuh bagaimana saya malam sebelum ini. Ini antara pelajar yang sedang menghafal Al-Quran, tasbih dengan guru dia. Dan ini kelas yang mana duduk di atas kursi, biasanya belajar bahasa Arab dan sebagainya. Kemudiannya ini library kita dan juga komputer untuk pelajar-pelajar ada waktu dia untuk dia melayari internet, iaitu Facebook atau sebagainya, ada ceramah atau sebagainya. Kemudian ini pejabat urusan dan semuanya jantan, tuan-tuan rahmati Allah, iaitu lelaki semuanya. Setakat ini kita tak ambil perempuan lagi bekerja dengan kita, bukan takut tergoda, cuma kita nak jagalah, kalau mampu lelaki semua, lelaki je lah semua. Baik. Kemudiannya ini tak payahlah, ini kursi, ya. Jadi ini surau, tuan-tuan rahmati Allah, ekor depan surau. Ini surau, blok satu lagi surau. Tadi dah 2 blok dah tadi kedai. Ini kita buat surau. Ini malam kadang kita buka, orang nak qiyamul lail, tapi sebenarnya tuan-tuan tak pernah buka sebab rasa macam nan disco pula. Jadi ini masih nak ambil gambar tu yang tangkap. Kemudiannya tuan-tuan rahmati Allah, ini daripada pandangan, maksudnya tanpa ada lampu. Ini surau kita lah, ya, yang kita dah siap renovate dan pelajar semayang di sini. Dan belakang tu kotak-kotak tu air syifa, ya, air syifa yang dibacakan oleh pelajar-pelajar. Ini surau. Ini ini warga pondok moden Adarain, pelajar-pelajar, nampak program. Ini pelajar yang awal pertama mula-mula sekali buka madrasah tu. Kemudiannya semakin bertambah, dan kemudiannya bertambah-tambah lagi lah, ya. Dan ini pun nak masuk saya blok sebab suruh masuk tahun depan sebab tempat tak cukup, ya. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, ini akan program bersama masyarakat seperti mana di Ketan Kerja, tuan-tuan rahmati Allah. Kita baca qasidah dan sebagainya dan buat forum, oleh guru-guru di madrasah sendiri. Ini kita pergi ke Kuala Lumpur, kita sewa bas, ya, pergi ke sana dan kita ada orang yang bas, alhamdulillah yang bawa bas tu pun dia semayang, orang yang semayang supaya berkat perjalanan. Kemudiannya kita baru-baru ni pergi ke Kelantan, Terengganu, Pahang, pergi berziarah pondok-pondok di sana untuk membuat hubungan dengan mereka. Maka antara kita pergi, ini tak semua gambar dekat sini ni, Madrasah Al-Imaniyah Jerantuk Ferry, Pahang, iaitu berjumpa dengan Baba Muhammad. Itu Baba Muhammad tu, ini dia. Yang ni Baba Dale, ya. Ni Baba Dale orang panggil. Kalau orang tadi panggil Baba Dale orang panggil. Bukan bergedil dah, Baba Dale. Tapi saya tak adalah. Dia orang ni orang alim, ibarat tok-tok guru saya, ya. Saya datang buat hubungan, menanyakan macam mana kalau sekiranya ada kekurangan, saya tak faham ke apa, boleh merujuk ke tidak. Yang ini kita pergi ke pondok antara tertua di Kelantan, iaitu Pondok Sungai Durian, iaitu sekarang ni yang menjaganya anak kepada tuan guru yang mengasaskan, iaitu Dr. Abdul Basit. Dia selalu masuk dalam IKIM, ya. Jadi kita pergi ziarah dan saya cukup terharu. Orangnya orang glamour dan pondoknya pondok yang besar. Kami pondok baru berapa tak sampai setahun lagi kalau ikut yang duduk asrama. Tapi dia sambut dengan cukup meriah, tuan-tuan. Dia bawa kita dalam masjid ni, Dr. Abdul Basit, dan tok guru sendiri yang turun semuanya menyambut kami. Maknanya orang-orang ini memang orang yang cukup berilmu, dia cukup tawaduk, dan dia memuliakan semua siapa saja yang menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudiannya tuan-tuan rahmati Allah, yang ini kita pergi pula di Urus Setia Penerangan Kerajaan Negeri Kelantan.
nak bertanya kepada kerajaan negeri Kelantan bagaimana dia mentadbir Kelantan dan sebagainya, adab kita masuk, kita jumpalah tuan rumah dia dulu. Jadi pergi ke JKR 10. Jadi JKR 10 kebetulan ketika itu Tuan Guru Menteri Besar Tuan Guru Ni Abdul Aziz, dia tidak berapa sihat dan dia bersegera nak pergi ke Kuala Lumpur kerana ada muktamar tahunan PAS ketika itu. Maka tuan-tuan rahmati Allah, tetapi dia dan balik tapi dia tak larat, dia tak segar. Tengah kami duk borak dengan dia punya ini juga Exco Dewan Ulama di Kelantan, yang mana bila tengah borak tu tiba-tiba dapat mesej, setiap usaha sulit dia dapat mesej sebelah saya bertanyakan, Ustaz Fadil dah sampai ke dengan rombongannya, ana nak minta maaf. Maknanya terlalu concern tuan-tuan Menteri Besar itu. Kalau saya rasa tempat lain pergi, ni Padil mana ni, Padil betul tayar ke? Dia kata nampak. Maknanya tuan-tuan cukup tawaduk, cukup hormat. Dia tak dapat datang tak sihat, tapi dia bertanya khabar, ya. Maka tuan-tuan, ini kita pergi dan bertanya, dia tunjuk. Sebab apa di Kelantan yang saya mengujakan, sebab setiap signboard tidak ada yang berbuka tudungnya, dan semuanya berjawi, sehingga Cina di situ pandai baca jawi. Saya punya sekolah tu, yang masuk ke madrasah saya test jawi, bapak dia tu yang tak boleh, tuan-tuan rahmatullah, dan juga anak pun tidak boleh. Jadi sayang tuan-tuan, kat sana orang Cina dah boleh baca jawi, ya? Jadi kita usaha semua-semua, ya? Kemudiannya kita pergi ke Pasir Tumbuh Kelantan. Pasir Tumbuh juga, Pondok Pasir Tumbuh pun di ziarah kami, buat dalam dewan lagi. Ustaz Zul Rozi, Zul Rozi tak silap saya nama dia, menyambut kami, buat program di sana. Kemudiannya ini gambar-gambar di antaranya di Lubuk Tapah, kami pergi Lubuk Tapah ini dengan pelajar-pelajar bergambar dengan beberapa guru di sana. Kemudiannya ini kita bergambar dengan Ustaz Azhar Idrus. Kemudian sampai Terengganu kita menziarahi Ustaz Azhar Idrus. Yang saya seronoknya bila dia nak start bercakap tu, dia bercakap, dia suruh saya bercakap, saya suruh dia cakap, dia suruh saya bercakap, saya pun suruh, dia pun naik-naik. Dia cakap apa? Tuan-tuan, masalah bagi orang baik, dia rasa dia baik. Tu dia tuan-tuan. Bila kita dengar tu, cukup bagus dia punya ayat. Dia nak buat mukaddimah. Sebab dia selalu tiap-tiap malam kadang dia pergi Pantai Batu Buruk, dakwah orang-orang muda dekat situ. Kadang-kadang kita ni bila dah rasa bagus, kita dah tak campur, bukan tak campur nak main gitar sekali. Masuk campur tu pergi berdakwah mereka, tarik mereka ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia berikan beberapa nasihat pada kami dan kami bergambar dengan dia. Ni antara guru lah. Yang dua orang ni dia pakai serban style pondok lah. Macam tu lah lebih kurang, yang penting mengamalkan sunnah, kemudiannya ni bergambar dengan Fadil Ustaz Azhar Idrus sebab dia nak buka pondok juga. Cuba pondok dia belum mula disebut. Kemudian kita pergi Pondok Seligi. Pondok Seligi ni Syekh Baba Amid. Baba Amid orang panggil dia. Baba Amid. Dia ni ulama tauhid yang tinggal, antara ulama pakar tauhid yang setakat ni tinggal di Kelantan yang masih hidup. Ini cukup hebat ilmu dia, cukup hebat tuan-tuan rahmati Allah, nampak biasa saja. Kemudiannya dia ni antara orang yang telah diharamkan beli tanah di Kelantan. Kerana apa? Kerana terlalu banyak sangat tanah dia sekarang ni yang dia beli, hasil daripada tabaruk orang beli untuk backup pondok dia. Alhamdulillah, rezeki Allah bagi, nampak? Tuan-tuan rahmati Allah, kami bergambar dan sebelah saya ni Ustaz Hafiz ni anak murid dia sendiri belajar tauhid, ya. Kemudiannya kita bergambar dengan Baba Min. Ini dah habis dah pondok. Ini air syifa yang saya kata tu, dengan niat derma RM10. Alhamdulillah baru ni ada orang minum, dia cukup suka, dia telefon, dia kata kencing tak tus dia dah baik. Mungkin dengan izin Allah. Sebelum ni dia tak baik-baik dah berapa tahun, 10 tahun. Kemudiannya dia minum, alhamdulillah dengan izin Allah. Kemudiannya tuan-tuan, ini antaranya bila kita bacakan pelajar-pelajar mengelilingi air dan kita ambil kaedah yang tak payah buka penutup. Itu simbolik saja tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang terlampau berpegang